Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Bekerja dengan selain dari Allah itu adalah sia-sia belaka. Takut kepada selain dari Dia dan berharap kepada bukan dari Dia pun adalah sia-sia juga. Tiada siapa yang boleh mendatangkan mudarat atau manfaat selain dari Allah Ta'ala sahaja. Ialah yang menjadikan sebab buat segala sesuatu. Hukum itu berlaku kerana adanya sebab musabab. Jika engkau berbuat sesuatu dengan petunjuk Allah, nescaya engkau akan merealisasikan perbuatanmu itu dengan Dia sahaja. Maka ketika itu semua sebab musababnya akan gugur, sama seperti gugurnya dedaunan yang kering dari pepohonan, sehingga akhirnya yang ternyata ialah pembuat sebab sahaja. Sedang semua sebab musababnya akan terhapus. Ketika itu akan lahir yang isi, sedang kulitnya sudah terkikis. Isu itu ialah pergantunganmu dengan pembuat sebab. Sebab dialah yang asal. Dia umpama buah-buahan dari sebuah pohon. Orang yang mengesahkan Tuhan sentiasa berpindah-pindah dalam hal ehwalnya, seperti berpindahnya air dari punjingnya, yang daripada bekasnya ke dalam takungan, dari takungan ke dalam sungai, dari sungai ke dalam laut, atau berpindah dari cabang kepada asalnya, dari sang anak kepada sang ayah, dari hamba yang sifatnya menyembah kepada Tuhan yang zatnya disembah, dari benda ciptaan kepada penciptanya, dari yang tiada berkuasa kepada yang berkuasa, dari kemiskinan kepada kekayaan, dari kelemahan kepada kekuatan, dari yang sedikit kepada yang banyak. Jangan biarkan aku terus berletih sahaja, kerana memang kebanyakan kamu berhati kosong dari iman. Siapa yang punyai keperluan pada dirinya, maka hendaklah dia mengekangnya dengan tali kekang diam dan adab yang bagus, dibentengi dengan perisai takwa. Kerana itulah yang menyebabkan ketenangannya, yang memudahkan ia sampai nanti kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia mencari keuntungan dalam dunia, dan mereka tidak mahu rugi dalam apa jua keadaan. Kerana itu mereka sanggup melakukan apa sahaja perkara yang menguntungkan. Tetapi pandangan manusia dalam makna keuntungan itu terlalu cuai dan terlalu dangkal. Mereka melihat bahawa keberuntungan itu bila bersama dengan dunia, bersama dengan makhluk, bersama dengan hawa nafsu, bersama dengan fikiran mereka sendiri. Dan mereka tidak mahu terikat dan tunduk kepada perintah Allah SWT. Bahkan sebagian mereka dengan kedangkalan menganggap bahawa perintah Allah menghalang untuk mereka bahagia, menghalang untuk mereka merasa kenikmatan hidup. Akhirnya mereka cuba lari dari agama. Mereka cuba lari daripada hukum hakam, bahkan memusuhinya. Mereka menganggap kalau kami ikut hukum, payah kami nak kaya. Kalau kami ikut perintah Allah Ta'ala, kami tak senang, kami tak gembira. Sebab kami nak buka tudung, kami nak tukar jantina, kami nak minum arak, kami nak berjudi, kami nak buat apa yang hawa nafsu kami nak. Maka ini kedangkalan fikiran manusia. Maka dia menganggap bahawa apa yang dilakukannya itu ada faedah.
Faedah yang dilihat lebih kepada faedah jangka masa pendek, yakni kesenangan nafsu. Bukannya akibat yang membawa kepada azab Allah SWT. Kalau kita lihat, setiap dunia ni ada undang-undang. Setiap dunia. Bukan setiap permainan sekali pun ada undang-undang dan peraturan. Bukan dalam kelompok kejahatan juga punya undang-undang dan peraturan. Tiba-tiba dia bercakap hidup tanpa peraturan. Yang dimaksudkan hidup tanpa peraturan, dia cuma tidak mahu akur dengan peraturan Tuhan. Ternyata orang ni menjadi hamba kepada peraturan lain. Kalau bab-bab peraturan lain mereka ikut, mereka taat. Yang mereka tidak mahu peraturan agama dalam hidup. Maka bila manusia berfikir begitu, akhirnya segala perbuatan manusia itu hanya dilakukan kerana manusia. Tidak akan ada kerana Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, apapun pekerjaan, apapun amalan yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi sia-sia, cepat atau lambat. Sama ada ia sia-sia di dunia lagi, atau nanti sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami bawa segala kebaikan, segala perbuatan yang mereka banggakan dahulu di dunia, dan kami jadikan ia debu berterbangan. Tidak punya nilai. Yang mereka menyangka bahawa mereka itu untung. Maka ini hakikat yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Kerana itu manusia yang mencari, yang bekerja lain daripada Allah, dia tak akan naik. Dia menuju kepada penurunannya dan kemusnahannya. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, Bashiri hadhil ummata bis-sana wal-rif'ah wad-din wal-nasri wal-tamkin fil ardi faman amila minhum amal al-akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasiba. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi SAW, berikan khabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan, dengan ketinggian, dengan pertolongan, dengan kekuatan di atas muka bumi ini, selagi mana dia melakukan setiap pekerjaannya kerana Allah. Tetapi bila mana dia melakukan amalnya mula kerana dunia, maka dia tidak akan ada bahagian di hari akhirat kelak. Baik, bila Rasulullah SAW bawa satu bisyarah, khabar gembira, bisyarahnya kepada orang-orang yang melakukan amalan itu kerana Allah. Tidak dalam kehidupan manusia yang kita lakukan ini, yang kita perbuatkan selama ini, bila mana kita buat kerana kehendak diri kita, atau hawa nafsu kita, atau kerana pandangan-pandangan manusia, kita akan rasa penat dia, kita akan rasa bosan dia, kita akan rasa lemahnya. Bukan kita tak dapat macam hasil yang kita nak tuai, dapat penghinaan, menjadikan kita tekanan dalam tekanan. Siapa pun bila dia buat kerja bukan kerana Allah, maka tekanan ini menjadi penyakit pertama dia. Sebab ia disebut dalam Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Artinya orang yang buat kerana bukan kerana Allah Ta'ala, maka musibah pertama yang dia akan kena sebelum yang lain-lain yang datang ialah tekanan. Akhirnya kita dengar, kita baca, yang bekerja, yang terlibat dengan semua professionalism kerjaan, mengalami penyakit depression, tekanan yang kuat, mengalami penyakit kemurungan. Sehingga di setiap jabatan-jabatan, di setiap tempat-tempat kerja, mula menjadi tempat tekanan paling tinggi, sehingga mereka ingin keluar daripadanya. Mereka ingin keluar daripada apa yang mereka lalui, daripada tekanan-tekanan. Hatta yang datang belajar juga rasa tekanan. Mereka tak dapat cita-cita dunia mereka. Di universiti ada tekanan, di sekolah ada tekanan, di rumah ada tekanan, di pejabat ada tekanan, hatta dalam permainan ada tekanan.
Walau orang bermain patut tak ada tekanan. Namanya main. Main. Tapi main ada tekanan. Bayangkan bila tekanan telah diisyakan sebagai penyakit nombor 1 manusia. Berarti tekanan ini dia akan bawa kepada kemurungan, sehingga kemuncaknya gila. Tak ada akal. Pemberian paling agung Allah Ta'ala pada manusia ialah akal. Kita kalau tak ada benda lain, okey, kalau tak ada akal, tak ada nilai. Akal ialah yang membezakan kita semua daripada segala makhluk lain. Tapi tekanan ini mengikis akal, menutup akal. Tekanan menjadikan seorang tak boleh berfikir lagi. Akhirnya dia berkata serabut, dah tak boleh fikir. Walau Allah beri dia akal. Akal, kemampuannya boleh berfikir sampai akhirat. Kemampuan akal boleh berfikir sesuatu yang tidak wujud. Maka datang imajinasi, khayalan. Dan dapat berfikir sesuatu yang wujud yang tidak kelihatan. Ini hebatnya akal. Akal manusia yang Allah berikan, yang Allah jadikan, yang Allah bezakan kita dengan segala makhluk lain. Dan bila Allah menyebut walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami mudahkan perjalanannya di laut dan di daratan. Bahkan bila Allah menyebut wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan dia daripada semua ciptaan kami yang lain. Dengan apa? Dengan akal. Manusia Allah beri akal. Dan kerana akal yang hebat ini, maka Allah hantar Nabi dan Rasul untuk bercakap dengan akal. Nabi dan Rasul ingin bercakap dengan akal manusia supaya mereka mengetahui fitrah mereka, mereka mengetahui potensi mereka, dan mereka perlu mengetahui asal-usul mereka. Kerana ke mana mereka akan kembali. Tapi manusia bila dia ada tekanan, dia tak akan ada akal. Baik, bagaimana bermula tekanan? Bila dilakukan kerja bukan kerana Allah. Kalau buat kerja bukan kerana Allah, tekanan ini dia datang dengan begitu bagaikan, dengan begitu cepat, dengan begitu besar, dengan begitu berat. Bukan dia datang seperti kegelapan malam, sehingga menjadikan seorang tak nampak. Macam mana nak buat? Sebab itu dalam Islam kita diajar bagaimana untuk buang tekanan ini. Setiap kali kita dalam tekanan, yang isteri dalam tekanan, suami dalam tekanan, dan setiap kali kita buat keputusan dalam tekanan, maka perlu kita mengetahui matlamat pertama kita dalam melakukan sesuatu perkara. Apakah kerana Allah atau tidak? Maka bila kita menyebut kerana Allah, maka di situ bermula ibu penyelesaian kepada segala tekanan. Maka diikuti dengan doa kita kepada Allah, diikuti dengan ibadat yang ketundukkan kita kepada Allah. Maka diikuti dengan kita mengikut contoh-contoh orang-orang yang Allah Ta'ala isytiharkan mereka berjaya. Sebab itu kita lihat orang-orang yang bekerja kerana Allah, dia tidak akan bimbang dengan apa pun berada sekeliling dia, daripada harta benda dan sebagainya. Dan dia juga tidak bercita-cita apa yang tidak ada di hadapannya. Yang dia tahu, dia melaksanakan perintah Allah. Apa yang berada di hadapannya bukan urusan dia. Ada pun orang yang bila mana dia bekerja bukan kerana Allah, dia sentiasa fikir terlalu ke depan. Akhir datang kebimbangan. Ni aku dah kaya, nanti kan miskin kan, maka dia takut. Ni anak aku nanti besar jadi macam gini kan, maka dia takut. Maka ketakutannya berada di hadapan. Bukan dikatakan makin banyak harta kamu, makin banyak masalah kamu. Ketika sebelum mereka ada harta, mereka kata harta penyelesai masalah. Rupanya akhirnya keluar satu teori bagi orang yang punya harta. Makin banyak harta kamu, makin banyak masalah kamu. Akhir sesuatu yang dianggap menyelesaikan, menambah sulit. Yang ni kata kita bujang, maka kita ada masalah. Bila kita kahwin sesama masalah, dia kahwin makin banyak masalah. Yang ni kata kita sebab tak ada anak ada masalah. Kalau ada anak tak ada masalah. Bila ada anak banyak masalah.
Yang ni pula kata kita sebab tak ada kerja, sebab tu ada masalah. Kalau kerja tak ada masalah. Bila dia kerja banyak masalahnya. Baik, kenapa berlaku penambahan pada sesuatu yang kita jangka menyelesaikan? Kita ingat kalau kita jumpa orang ni selesai masalah kita. Rupanya tambah masalah lain. Sekali manusia tidak melihat Allah dalam tindakan dan pilihan, maka Allah terus bebankan dia dengan masalah. Sehingga dia nampak Allah, maka terangkat masalah. Dan ini kita nak ubah cara berfikir. Kita nak ubah cara bekerja. Kalau seorang itu berkahwin, kenapa? Kerana Allah. Maka di situ Allah mengangkat tekanan dia. Kalau dia kahwin sebab perempuan ni comel, lelaki ni handsome, sebab perempuan ni kaya, lelaki ni berharta, sebab itu, sebab ini, maka dia akan melihat perjalanan rumah tangganya itu kepada tekanan demi tekanan. Tapi kalau dia berkahwin kerana Allah, kenapa? Untuk menundukkan pandangan, memelihara maruah dan menjaga agama, mengikut sunnah Nabi SAW. Maka di situ akan datang keindahan rumah tangganya. Bila seorang dapat anak, maka dia perlu tanya atau dia perlu tahu, untuk apa anak ini? Kalau dia katakan anak ini untuk Allah, yang ini untuk melaksanakan perintah Allah, dia mulakan dengan nama yang baik, sesuai cita-citanya, supaya nama ini menggalas amanah. Kalau namanya Muhammad sebagai contoh, atau namanya Ahmad, atau apa sahaja nama ini untuk satu cita-cita yang akan digalas oleh anak ini, menjaga agama, menjaga agama Allah. Contoh dahulu, setiap anak-anak dilahirkan telah dididik untuk punyai kasih sayang kepada agama Allah, dan sudah dididik untuk melakukan sesuatu kerana Allah. Daripada kecil mereka dididik. Sebagaimana hari ini kita didik anak-anak kita buat sesuatu untuk dapat dunia, belajar betul-betul untuk dapat macam ni, buat macam ni untuk dapat macam ni, simpan duit banyak-banyak untuk dapat macam ni. Itu yang kita ajar. Lalu kita mengajar satu generasi yang akan lemah, kan generasi yang bekerja bukan kerana Allah. Ini generasi lemah yang kita lahirkan, bukan generasi yang Rasulullah sebut, yang mendapat keagungan, kemuliaan, pertolongan, kekuatan di muka bumi, kerana mereka melakukan semua kerja kerana Allah. Sebab itu dalam sejarah dunia, kita tak jumpa ada tentera sukarelawan selain pada Islam. Bila masyarakat dunia lain membagikan manusia pada, atau membagikan masyarakat mereka tentera dengan orang awam, datang Nabi SAW, Nabi tak ada bezakan tentera dengan orang awam. Semua orang Islam tentera. Fikrah ini yang cuba diambil untuk mereka dinamakan sebagai kerahan tentera, atau disebut dalam bahasa Arab sebagai tajnid, kerahan tentera. Israel melakukannya, kerahan tentera. Semua warga Israel mesti jadi tentera. Beberapa buah negara-negara tertentu mewajibkan semua rakyat jadi tentera. Tapi kita kena bezakan bagaimana negara Islam dipimpin oleh Nabi SAW menjadikan semua rakyatnya tentera, dengan negara kafir yang menjadikan semua rakyatnya tentera. Apa beza kedua-duanya ini? Kerana tentera yang Rasulullah bimbing, yang telah bentuk ini, tanpa mengambil kira fizikal bagaimana, umur bagaimana, kerana Rasulullah menanamkan rasa cinta untuk menjaga agama, rasa cinta untuk mendapat redha Allah, rasa cinta untuk memasuki syurga. Maka tentera ini bekerja bukan kerana upah, bukan juga kerana takut tindakan negara. Sebagaimana setengah negara, kalau lari daripada, kita katakan, tugas tentera ini, dia mungkin ditangkap. Kalau tidak mau menggalas tanggungjawab menjadi tentera, mungkin dikenakan tindakan, tidak dapat bekerja di sektor kerajaan, atau itu dan ini, ada tindakan dia, tidak boleh travel luar negara. Tapi dalam Islam tidak. Maka tentera Islam diwujudkan yang kesemua mereka ialah mutatawwi'un, atau disebut volunteer. Semua suka ini, mengharapkan redha Allah dan syurga. Lalu kata pada pemimpin Islam, kami bawa tentera yang cintakan mati sebagaimana tentera kamu yang cintakan hidup. Bila seorang tu buat kerana Allah, maka cinta dia pada mati melebihi cintanya daripada hidup. Tapi bukan maksud dia kecewa dengan hidup. Tidak. Dia akan melaksanakan sebaik mungkin hidupnya untuk mendapat kemuliaan akhirat. Tak pernah sejarah bila Rasulullah Hajar mati syahid, semua para sahabat pakat tak ada dada untuk mati, melainkan mereka menjadi pejuang-pejuang yang amat berani, yang amat berani.
Berarti bila Rasulullah sebut tentang kemuliaan mati syahid, tak ada seorang pun berfikir pergi untuk mati dengan cara membiarkan diri ditikam oleh musuh. Tidak. Kerana mereka faham maksud syahid. Syahid berarti mereka perlu perolehi dengan bersungguh-sungguh menjaga agama Allah sehingga mereka terbunuh. Bukan dengan cara mereka terbunuh, tapi bersungguh-sungguh menjaga agama Allah sehingga mereka terbunuh. Bersungguh-sungguh untuk mengalahkan musuh-musuh Allah sehingga mereka terbunuh. Itu syahid yang dipahami oleh para sahabat. Bukan fikrah, bukan sebut okey mati syahid, akhirnya pergi kat musuh, hatikanlah saya nak syahid. Tidak begitu. Dan musuh dengan mudah menikam-nikam, membunuh-bunuh orang Islam. Tidak pernah berlaku begitu dalam sejarah Islam. Dia sebut tentera yang cintakan mati, tentera yang paling berani. Kita pun sekarang sebut ini berani mati ni. Apa maksud berani? Kuat, gagah. Maka ini kesan bila dalam kerajaan Islam, tenteranya tentera volunteer semua. Akan ada tentera yang muda, ada yang pendek fizikalnya, tapi impaknya besar. Akhirnya Madinah mengalahkan Rom dan Parsi. Mengalahkan Rom dan Parsi. Kerana semua penduduk Madinah itu adalah tentera, bersedia menjadi tentera bila bermasa, termasuk wanitanya. Kerana Allah. Lihat bila buat kerana Allah, dia takkan sia-sia. Negara jadi kuat. Tapi kalau buat bukan kerana Allah, semuanya lambat laun akan nampak sia-sia dia. Tentang kita kerja selama ni banyak, dan menghasilkan banyak pendapatan, dah beli banyak aset dan kekayaan, dah sekarang kita nampak buat apa ni semua. Tapi sampai umur dekat nak mati, kita akan tertanya-tanya, ni buat apa ni semua? Sebab ia bermula daripada niat kita bukan kerana Allah. Kalau niat kita kerana Allah, kita tahu nak buat apa ini semua. Dan demikian juga bila Syekh Abdul Qadir menyebut, takut selain daripada Allah juga sia-sia. Kalau takut kita pada sesuatu, kenapa kita sebut sia-sia kalau bukan kerana Allah? Orang takut kerana Allah, dia akan jadi berani. Orang takut kerana Allah, dia akan jadi kuat. Orang takut kerana Allah tidak menghasilkan melainkan perkara yang bermanfaat. Ini kesan takut Allah. Maka mereka berani tegur orang zalim. Mereka berani menasihati manusia semuanya, kerana mereka takut cuma Allah. Akhir dakwah ini berkembang sebab golongan yang menyebabkan dakwah yang takut cuma Allah. Mereka tak takut raja-rajanya, penguasa-penguasanya, tentera-tenteranya, kerana mereka dia ajar cuma takut Allah. Akhirnya mereka dapat membelah lautan. Tuan-tuan, sepakat ahli sejarah menyatakan yang pertama menguasai laut ialah orang Islam. Nabi SAW satu hari bermimpi di rumah Ummu Milhan radhiyallahu ta'ala anha. Bangun dan Nabi tersenyum. Lalu sahabat ni bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tersenyum? Bangun tidur terus senyum." Kerana kata Nabi SAW, "Aku melihat umatku berlayar di lautan dengan memakai mahkota kebesaran. Aku melihat bahawa umatku menguasai laut." Lalu kata Ummu Milhan, "Ya Rasulullah, doakan aku menjadi salah seorang daripadanya." Dan beliau menjadi wanita pertama menjadi tentera laut. Yang pertama menjadi tentera laut, wanita. Dalam sejarah dunia. Bukan sekadar sejarah Islam. Rasulullah SAW melihat umatnya akan menguasai laut. Akhirnya kita lihat pada zaman Uthman bin Affan, Jeddah atau Jeddah dijadikan pangkalan tentera laut pertama dalam sejarah dunia. Ketika Rom dan Parsi belum ada tentera laut, belum ada, walaupun dia kuasa besar. Pada zaman Muawiyah ada 600 kapal. Tentera laut ni ada 600 kapal. Tentang kita kat Malaysia pun baru ada kat 100 kapal. Itu pun tolak tepi, tolak tengah, tolak ni ada 10 biji, 20 biji. Ini gerak, kita katakan kapal yang semuanya aktif 600 buah. Untuk menjadi suatu armada tentera laut yang paling besar dalam sejarah dunia. Sebab Islam, dia bergerak begitu cepat melalui semua kawasan, sehingga tempat yang dipisahkan oleh laut yang besar, Islam sampai. Kerana ini bukan satu kerja mudah. Bagaimana Islam sampai ke Malaysia, ke tanah Melayu, kalau tidak melalui jalan laut yang telah dikuasai oleh orang Islam. Dan kita belajar sejarah, kita baca pedagang Cina, pedagang India datang ke Melaka. Kita tak baca pedagang Islam datang ke Melaka. Ayat tu ayat.
Sebab kita dah ajar penjajah bahawa kalau kita sebut Cina maknanya kafir. Kita dah diajar dengan sejarah penjajah kalau India maknanya kafir. Yang Islam cuma Melayu. Jadi bila kita baca sejarah dengan sikap fanatik perkauman tadi, bila kita baca pedagang Cina datang, pedagang India datang, oh kafir datang. Tak, ini pedagang Islam. Pedagang Cina Muslim, pedagang India Muslim. Mereka menjadi sebab yang kuat dalam penyebaran Islam. Pedagang daripada Jeddah Muslim. Akhirnya kita dapati bila berlaku peperangan dengan Portugis, pada peringkat awal Portugis kalah. Kenapa? Kerana bantuan-bantuan daripada pedagang Islam. Tapi bila pedagang Islam tengok mereka dalamnya tak bersungguh berperang, bahkan berebut jawatan pula, mereka pun angkat tangan. Mereka cuba bergerak ke Pasai, ke Aceh. Ketika mana sistem pemerintah Melaka waktu itu berperang sesama sendiri, bergaduh. Sebab itu kalau kita baca betul sejarah, penjajahan itu bermula 1510, 1511. 1510 diserang hampir 2 tahun. Dia tidak berjaya mengalahkan. 1511 baru berjaya mengalahkan. Baru berjaya. Bukan semudah itu dia nak tawan. Tetapi kita tengok mereka dia nak tawan Iraq, dia ambil masa lama mana. Dia tak akan ambil bertahun. Sekejap dah masuk dah. Tapi untuk serang Melaka bukan dia ambil masa 2-3 hari. Tempohnya bertahun. Nak tunjuk kekuatan pertahanan. Persenjataan. Kalau sekiranya Melaka itu tak kuat, Portugis masuk 2 hari je, selesai. Kalau Melaka pun kan pakai keris je, ditembok-tembok semua, selesai masalah dia. Tapi ternyata kalau kita baca jujur sejarah ini, tempoh dia ambil hampir 2 tahun untuk menang. Tempoh perang yang panjang. Dan sejarah tempoh itu panjang. Maknanya pertahanannya kuat. Tetapi bila kita baca apa yang disebut oleh Mahmud Syakir dalam buku sejarahnya, bila pedagang-pedagang Muslim Cina dan India dan lain-lain negara melihat bagaimana orang-orang yang diamanahkan menjaga Melaka ini mula bergaduh sesama sendiri. Dan kita tahu sejarah tadi antara bendahara itu dengan gaduh. Akhirnya mereka tarik sokongan mereka. Tapi apa yang kita nak fahamkan ialah yang saya katakan, kita baca sejarah pedagang Cina, pedagang India. Dia pedagang Muslim, Islam. Islam menguasai laut. Rasulullah telah melihat dalam mimpinya. Akhirnya kita membaca dalam sejarah bagaimana laut dikuasai oleh umat Islam sehinggalah sampai kerajaan Osmaniyah. Kerajaan terakhir yang menjaga laut. Negara Eropah digelar sebagai bumi gelap. Sehingga berlaku apa yang disebut sebagai revolusi. Bermula revolusi pertanian sehinggalah industri dan perdagangan. Lalu barulah mereka menghantar pelapor untuk pelayaran pertama mereka. Tokoh-tokoh kafir seperti Vasco da Gama, Christopher Columbus, Marco Polo dan lain-lain golongan yang pencetus kepada jalan penjajah datang. Ya, Vasco da Gama yang pertama buka satu laluan. Yang dimaksudkan buka laluan yang bukan dalam penguasaan Islam. Lalu mereka buka laluan pintu belakang. Adapun laut utama telah dikuasai oleh orang Islam. Lalu mereka mengatakan bahawa tentera Islam mengenakan cukai yang tinggi, sebab itu kami cari jalan lain. Walhal mereka ada satu niat nawaitu yang lain untuk menguasai laut. Akhirnya mereka buka satu universiti akademik laut di Lisbon, Belanda, di Portugis, oleh putera Henry. Walaupun putera Henry tak pernah pelayar, bahkan dia takut laut. Dia digelar di Eropah sebagai bapa pelayaran. Baca tentang putera Henry. Tapi dia tak pernah belayar kerana dia takut. Dia takut untuk belayar. Kerana teori-teori khurafat orang kafir masih ada. Kononnya matahari berada di hujung laut dan membakar laut. Kononnya bumi ini sifatnya berpetak, nanti sampai hujung akan jatuh. Menyebabkan mereka takut. Sehingga berapa orang cuba untuk menguasai jalan laut. Dan kita baca sejarah, Vasco da Gama waktu dia nak cari jalan baru, dia juga meminta tolong orang Islam yang bernama Ibnu Idris, yang digelar sebagai singa laut dalam sejarah Islam. Minta tolong cara ajar. Pertama ajar cara penggunaan satu kompas laut, dipanggil astrolabe.
dan ajar bagaimana cara mengendalikan kapal dan bagaimana untuk cara mengendalikan laut, dan ini melalui jalan laut. Yang ni ada yang menjadikan nama Ibnu Majid yang buka laluan ini. Akhirnya mereka pun mula ada penempatan di Go India, di Tanjung Pengharapan di Afrika, dan laluan ini mula dibuat untuk menjajah Filipina. Dan Filipina dalam kerajaan Sulu Islam, menjajah Melaka, menjajah semua kerajaan-kerajaan Islam di luar pesisir laut. Apa yang kita nak sebut bahawa orang Islam ni punya berani, mereka pertama menguasai laut. Laut tu macam-macam misteri ada. Cerita sotong gegasi lah, sotong kereta, macam-macam mereka sampai hari ni. Tapi orang Islam cuma takutkan Allah. Dan kerana takutkan Allah lah, mereka telah membina tamadun. Tapi kalau kita hari ni kita buang sifat takut pada Allah, maka apa yang kita boleh buat sebenarnya? Kalau hari ni kita tidak takutkan Allah, maka kita tak akan buat apa pun kebaikan dalam hidup kita. Sebab takut pada Allah itu ialah asas untuk kita mendapat kemuliaan. Kan takut pada Allah menjadikan kita tak takut pada orang, tak takut pada itu, tak takut pada ini. Kita berserah pada Allah. Kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga ketiga, Syekh Abdul Qadir menyebut, yang sia-sia bila seorang itu berharap bukan pada Allah, juga sia-sia. Kita berharap bila buat ni dapat pujian, maka sia-sia. Kita berharap kalau buat macam ni kita akan dapat bahagian kita, juga sia-sia. Berharap kerana Allah. Wala tarju illallah. Jangan berharap melainkan Allah. Baik, apa maksud berharap? Atau bahasa Arab panggil raja. Raja. Kita sebut tadi khaufun. Kita sebut ni rajaun. Raja ni maknanya tuan-tuan sekalian, wasangka baik kita pada Allah. Wasangka baik kita pada Allah. Raja ni kita meyakini bahawa apa yang kita lakukan ni Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Kita tak berharap orang bantu, Allah akan bantu. Allah nak hantarkan bantuan tu macam mana, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka kalau kita hidup cuma bergantung orang ni ni ada seorang hamba Allah, dia bergantung pada ni seorang YB ni akan tolong bisnes dia, gantung punya gantung akan kena tipu. Kenapa? Kerana Allah nak ajar kita tak boleh harap pun pada orang. Walaupun sebelum dia naik dia kata, nanti kalau saya naik saya akan tolong awak, maka jangan diletakkan harapan itu. Kerana manusia bila ada kuasa lain berbanding sebelum ada kuasa. Kerana bila dia ada kuasa, dia akan sibuk untuk kukuhkan kuasa kita, bukan mengotakan apa yang dia kata. Bukan. Itu ujian bagi orang yang ada kuasa. Jarang orang yang bila dia dapat kuasa, dia mengotakan apa yang dia kata. Jarang. Yang ada bagaimana nak kekal berkuasa. Sebab itu kita tak boleh harapkan orang. Kita harapkan Allah Ta'ala. Sebab itu kita diajar sebut insya-Allah. Bagi pengharapan pada Allah. Sebab itu kita kata biiznillah, dengan izin Allah. Sebagai pengharapan kita pada Allah. Kan itu banyak perkataan-perkataan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita letak pengharapan pada Allah. Kita sebut tawakal ala Allah. Tawakal tu ala Allah. Saya tawakal. Saya dah buat tu, dah buat ni, saya tawakal pada Allah. Pada waktu kita tinggalkan isteri kita, kita harap siapa jaga isteri kita kat rumah? Pandailah dia jaga diri sendiri. Itu bukan jawapan yang akan menenangkan kita. Kita tinggalkan anak-anak kita, siapa jaga anak-anak kita? Dia belajar kat universiti, di luar negara, dia bekerja di tengah lautan, itu kita harapkan siapa jaga mereka? Bila mana kita harapkan Allah, kita pun tenang. Allah akan jaga anak saya, Allah jaga isteri saya, suami saya. Maka ini penting kita berharap kerana Allah. Kita berharapkan Allah Ta'ala. Sebab mengharap pada Allah itulah yang mengembirakan kita. Tapi kalau kita harap orang ni, orang tu, kita akan kecewa cepat atau lambat. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, memang setiap sesuatu Allah jadikan hukum sebab. Kita kerja, kita dapat duit. Kita pergi mengair, kita dapat ikan. Hukum sebab itu semua Allah jadikan. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga nak beritahu pada kita, Allah yang menciptakan sebab. Dan Allah boleh gugurkan sebab itu bagaikan daun-daun yang jatuh daripada pokok. Tentu ada orang dia tak pergi mengair, dia dapat ikan. Ada atau tidak? Dia tak pergi mengair, tapi dia dapat ikan. Ada. Dia mungkin cuma tengok je orang mengair. Orang tu mengair. Orang yang mengair dapat ikan, lalu beri pada dia. Ambillah ikan ni, saya tak nak makan. Atau saya tak ada orang kat rumah,
Saya cuma suka mengair je, ikan saya tak suka. Ada orang dia suka mengair ikan, dia tak suka. Dia bagi orang. Dia cuba hobi, dia seronok ikan tu boleh tarik mancing dia, pancing dia. Itu dia seronok. Dia berlawan-berlawan, dia pemenang. Okay, ikan ambil orang lain. Jadi bila kita bercakap, yang kita sebelum ni cakap tentang hukum sebab musabab, Allah memang letak hukum dia. Tetapi kita jangan lupa melihat yang penyebab itu. Kerana kadang-kadang sebab itu akan menghinakan kita. Tapi bila kita melihat penyebabnya, dia akan memuliakan kita. Maksudnya bagaimana? Tuan-tuan sekalian, kita kata, okay, kita kerja dapat duit. Kita kerja dapat duit. Itu sebab musabab. Tapi kadang-kadang iman kita mula diuji. Kerja yang ada cuma kerja yang haram, bukan yang halal. Lihat waktu itu, apakah dia bergantung pada sebab? Saat saya cuma ada satu kerja ni. Kerja ni tak boleh solat Jumaat, tak boleh tutup aurat. Saya perlukan duit untuk keluarga saya. Maka sebab ini perlu. Waktu itulah waktu dia melihat penyebab Allah. Maka dia tak akan lemah di hadapan sebab ini. Boleh awak nak naik, awak kena rasuah, awak kena sekian-sekian, kita mula rasa lemah. Kerana semua orang bergerak macam tu. Ketika itulah kita kena lihat Tuhan yang mencipta sebab. Allah boleh naikkan aku tanpa rasuah. Allah boleh naikkan aku tanpa pekerjaan yang haram. Tentang ada orang, bila dia nak anak. Baik, bila nak anak, kita pun mengambil hukum sebab. Berubat. Caranya berubat. Maka dia pun berubatlah ke mana pun dia rasa ada yang ada peluang. Tapi dia perlu ingat, yang meletakkan sebab itu Allah. Maka jangan dia berubat dengan cara yang haram. Jangan dia berubat cara yang khurafat. Jangan dia berubat dengan cara mungkar, dengan meninggalkan ketaatan pada Allah. Kalau dia faham tentang itu, maka Allah akan gugurkan sebab-sebab tadi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila semua menganggap Fir'aun itu Tuhan, semua menganggap Namrus itu Tuhan, mereka melihat sebab hidup dan mati mereka di tangan Fir'aun, di tangan Namrus. Bukan dalam kisah Ashabul Ukhdud, semua melihat nyawa mereka di tangan raja. Raja pegang, bukan Tuhan yang pegang. Sehingga budak ini membuktikan sebaliknya. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, bila raja terancam dengan seorang budak, yang ringkas cerita, seorang budak yang bijak, yang asalnya dibiayai oleh kerajaan untuk belajar ilmu sihir, untuk mewarisi ahli sihir negara. Tiba-tiba budak ini bertemu dengan salah seorang daripada seorang ulama yang melarikan diri daripada tempatnya bagi selamatkan diri dan agamanya. Dia jumpa orang ni, dia dengar ceramah orang ni, dia tertarik. Akhirnya dia belajar menjadi muridnya, sehingga Allah Ta'ala kurniakan kepadanya kedudukan yang tinggi, menjadi wali. Akhirnya cerita budak ini melakukan perkara-perkara yang ajaib sampai ke pengetahuan raja. Raja rasa tercabar, sebab raja lantik budak ni untuk mengukuhkan ketuhanan dia, bukan lawang dia. Sampai peringkat raja menyuruh dibunuh budak ni. Pergi naik gunung, tolak dia. Akhirnya mati, ia nak tolak dia. Pergi ke laut, tenggelamkan dia. Akhirnya mati, yang bawanya ke laut, dia tak mati. Raja jadi bingung, sebab dia dah guna segala cara untuk bunuh, tak mati. Akhirnya kata budak ni, saya cuma boleh mati dengan satu cara. Caranya, tuanku kena bunuh saya sini, bukan orang lain. Jangan wakil orang lain, tuanku bunuh saya. Dan syarat kedua, depan orang ramai. Tak boleh belakang orang, depan orang ramai. Dan syarat yang ketiga, memakai senjata saya. Tak boleh pakai senjata tuanku. Dan syarat keempat, menyebut nama Tuhan saya, dengan nama Tuhan budak ini. Maka tuanku akan berjaya. Oleh kerana raja melihat ancaman yang begitu membahayakan dia, kerana budak ini akan menghilangkan kepercayaan rakyat pada dia yang mengaku Tuhan selama ini. Maka dikumpulkan orang ramai, dia nak beritahu dia Tuhan yang boleh menghabiskan nyawa. Maka dipanahnya budak ni, tapi budak ni tak mati. Lalu kata raja, kamu menipu aku. Kata aku, saya tak tipu, tapi tuanku tak ikut syarat. Syaratnya mesti baca kuat-kuat dengan nama Tuhan budak ini. Raja tidak mahu mengakui ada Tuhan lain, sebab dia kata dia Tuhan. Tapi itu syarat. Akhirnya dia membaca dengan kuat dengan nama Tuhan budak ini, maka dia panahnya, maka terkena panah, mati. Orang ramai mula berkata,
rupa-rupanya yang membunuh, yang menjadikan dia mati ialah Tuhan budak ini, bukan dia. Dia tidak ada kuasa. Lihat, sebab yang selama ini diyakini oleh semua penduduk Yaman waktu itu, bahawa raja yang ada kuasa mati dan hidup, hari ini bukan Tuhan kepada budak ini. Dia ada Tuhan lain yang berkuasa, yang menghidupkan dan mematikan. Apa yang ditakuti oleh raja itu berlaku. Akhirnya semua penduduk di bawah berkata, amanna bi rabbi hadzal ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ini. Maka raja mula ketakutan. Akhirnya diperintahkan supaya digali parit dan diletakkan api. Gali parit sedalam-dalamnya. Maka semua rakyat dihumbang dalam api. Setengah para muhakkik menyatakan jumlah mereka yang dibakar pada hari itu ialah 20,000. Yang beriman 20,000. Ditolak. Maka ini kita katakan kisah Ashabul Ukhdud. Cerita Ashabul Ukhdud. Untuk ketika mana rakyat negara itu percaya yang mematikan, yang menghidupkan raja rupanya tak ada apa. Benda yang sama kepada bangsa Firaun. Menganggap Firaun lah yang menyuburkan tanam-tanaman. Sebab Firaun dengan bongkak berkata, sungai Nail mengalir dengan perintahku. Sebab itu pokok kamu subur. Sebab Mesir bergantung sepenuhnya pada sungai Nail sampai sekarang. Sehingga kata penyair, laulan Nil lakana al-Misr qafran atau fakran. Kalau tidak kerana sungai Nil, Mesir akan fakir. Mesir tak akan ada apa. Kalau hari ini Mesir ada dua benda yang menjadikan dia bernafas. Pertama sungai Nil, yang kedua terusan Suez. Dua ni. Kalau tak ada dua ni, dia jadi negara paling fakir dalam dunia, Afrika. Kerana Mesir ni Afrika. Tapi oleh kerana dia malu untuk nisbahkan dia pada Afrika, maka dia menamakan negaranya sebagai negara Arab. Jumhuriyah Misral Arabiyah. Republik Mesir, Republik Arab Mesir. Kalau baca sejarah, Mesir itu dia ialah Afrika. Mesir ialah bumi Afrika. Yang mereka tidak bercakap bahasa Arab, tapi oleh kerana Amr bin al-As membuka kota Mesir, mengukuhkan Islam di sana pada zaman Umar Al-Khattab, yang menjadikan penduduknya mula bertutur bahasa Arab. Ada beberapa buah negara Afrika, mereka dah tak bercakap bahasa Afrika, tapi cakap bahasa Arab. Antaranya Mesir, antaranya Sudan, antaranya Libya, antaranya Algeria, antaranya Tunisia. Ini semua Afrika. Tapi sudah disebut sebagai bangsa Arab kerana dia bercakap Arab. Rupanya dia bukan Arab, dia Afrika. Maroko, Maghribi bukan Arab, dia Afrika. Tapi bagaimana kuatnya pengaruh Islam? Bila Islam membuka negara tersebut, bukan sekadar Islam yang disebarkan, bukan bahasa dia pegangan. Sehingga mereka tak bercakap mereka bahasa Arab. Yang ini kita nak jumpa orang Mesir cakap Afrika, tak ada, semua cakap Arab. Tapi mereka tetap secara sejarah ialah bumi Afrika. Kembali pada cerita Firaun tadi. Firaun sudah berjaya menjadikan rakyatnya percaya dia Tuhan. Akhirnya apa jadi pada dia? Apa jadi? Maka bila Musa AS datang, nak beritahu sebab musabak segala apa yang ada di Mesir, bukan Firaun. Kekayaan, kesuburan, kemakmuran, akhirnya satu persatu kehebatan ekonomi yang dibina oleh Firaun jatuh bersepai. Kebun-kebun dilanggar oleh belalang yang ramai. Sungai mula mengering. Bukan datang taufan, datang ribut. Firaun tak boleh buat apa, tak boleh sekat ribut, tak boleh sekat taufan. Akhirnya rakyat mula tahu sebab itu bukan datang daripada Firaun, tapi Tuhan yang mencipta sebab. Akhir Firaun juga terpaksa mengaku di hadapan Musa, minta tolong Tuhanmu untuk selesaikan, berhentikan ini semua. Kalau selesai, aku beriman dan aku lepaskan Bani Israel. Tapi hidayah bukan semudah itu. Tak tahu orang kata jumpa orang jahat ini, lepas tu dia aksida macam insaf, tak semudah itu. Mungkin waktu dia sakit dia kata nak insaf, tapi bila dia sihat dia akan lupa benda itu. Sebab kesombongan tidak semudah itu untuk dihilangkan. Kerana orang yang sombong ini bukan sebab aksiden dia jadi baik, tapi bila dia berjaya buangkan kesombongan dia. Jadi kita dalam hidup ni, kita jangan bergantung pada sebab musabak. Kita percaya sebab musabak salah satu daripada sunnatullah, tapi bukan itu secara hakikat. Selalu kita sebut, ingat sebab musabak ini bukanlah hakikat. Sebab musabak ini ialah sunnatullah.
Sebab musabab inilah ikhtiyar. Kan itu kita umat Islam. Bila kita diuji dengan sebab-sebab yang menjadikan kita menderhaka pada Allah, buang sebab itu. Habis kalau tak buat, tak dapat. Walau tak dapat. Ni syarat nak masuk sekolah ni, kena buka tudung. Ini sekolah berprestij ni. Setaraf dengan Harvard, setaraf dengan universiti terkemuka dunia. Tapi nak masuk, tudung no. Ya, kita tahu universiti ini berjaya mengeluarkan pelajar yang baik-baik, yang hebat, yang berjaya. Tapi sebab yang mula digunakan untuk lawan pencipta sebab, yakni Allah. Orang beriman jelas kepadanya, saya akan tinggalkan sebab ini. Kerana saya tahu Tuhan yang mencipta sebab akan jadikan sebab yang lain untuk saya mulia. Akhirnya dia tak masuk universiti ini, tetapi dia lebih cemerlang pada pelajar universiti itu. Lebih berjaya. Tetapi sebab itu kita kena tengok pencipta sebab. Sebab manusia akan manipulit sebab. Asalnya setiap perkara Allah jadikan sebab tadi tidak melawan Tuhan. Semua sebab tidak boleh lawan Tuhan. Sebab Allah cipta sebab. Semua sebab ini bersifat fitrah. Maka datang Nabi dan Rasul mengajar manusia mengambil sebab secara fitrah. Kamu kena kerja, tapi jangan lupa Tuhan. Kerja masuk ni, masa sembahyang kena solat. Masa zakat kena keluar zakat. Maka Rasulullah bimbing semua para sahabat mengambil sebab dengan syariat. Tetapi dunia mula berubah. Penyelewengan mula berlaku. Akhirnya perkara pertama yang manusia ubah ialah sebab. Asas setiap perkara sebab itu dengan mentaati Allah. Akhirnya mereka mengubah sebab tadi untuk lawan Tuhan. Baik, untuk maju kita mesti jangan sembahyang. Ya, mereka cuba lawan. Walau tak ada kaitan. Nak maju kena buka tudung. Baru nampak maju. Nak maju sekolah-sekolah kita jangan diajar agama. Ajar sains dan matematik. Barulah maju. Sehingga satu ketika dahulu kita diancam dengan pemikiran umpama ini. Tentang kita baca era 60-an bila diharamkan jawi. Satu khazanah paling berharga pada dunia umat Islam. Di tanah Melayu khususnya. Tapi jawi diharamkan. Bahkan pelajaran agama mula tidak mendapat tempat. Kononnya kita cuma nak lahirkan pelajar-pelajar yang bermanfaat untuk negara. Orang agama tak manfaat. Akhir yang ada cuma pelajaran sains matematik. Nak agama, pergi sekolah pondok. Tapi Allah Ta'ala tunjuk bagaimana sebab itu gagal. Mereka nak lahirkan orang yang disebut sebagai kononnya mencontoh acuan orang kafir, sekular. Sekular maksud tak ada agama. Pinggirkan agama dan kehidupan. Dan sistem sekolah dengan ada agama. Budak pakai seluar pendek, pakai skirt, tak apa. Boleh bebas. Masa itu belum ada, kita katakan, pengaruh agama di sekolah-sekolah. Yang ada sekular, cukup sekular. Bila tengah tanam pun pakai seluar pendek. Tetapi dulu, kalau tuan-tuan pernah lah zaman dulu, tengah tanam pakai seluar pendek. Berbulu betih ni seluar pendek. Yang hari ni kalau kita tengok, darjah 1 pun tak pakai seluar pendek. Hari ni kita cerita secara sedikit tentang bagaimana penjajah mengubah sebab. Semua pelajar dididik secara sekular. So, ada seorang pelajar bekasan MCKK, menjadi duta Malaysia di Mexico. Bila mana dia insar, dia cerita itu yang dia diajar. Untuk minum arak, untuk sekian-sekian. Untuk tidak mencampurkan agama dan kehidupan. Sehingga Allah beri dia hidayah. Untuk berbicara tentang apa yang kita bicarakan sekarang. Bila manusia, pertama dia akan ubah sebab. Sebab itu Syekh Abdul Qadir tekankan bahawa sebab musabab. Dan siapa pencipta sebab. Kalau dikatakan dengan cara ini berjaya, akhirnya kita nampak kegagalan akhlak. Mula wujud satu jenayah baru, namanya jenayah kola putih. Skandal-skandal yang melibatkan jutaan ringgit, dolar, dilakukan oleh orang-orang yang tak ada agama. Mula mereka melihat pentingnya seorang itu diajar dengan takutkan Allah. Mula diajar. Akhir sistem pendidikan kita mula berubah. Masuk apa yang disebut sebagai penerapan nilai Islam tahun 88. Tuan-tuan masih ingat? Penerapan nilai Islam. Waktu itu kita mula tengok orang pakai seluar panjang. Saya dalam tempoh itu, kita mula tengok ada pendidikan agama yang lebih kukuh. Sehingga makin lama makin kukuh pendidikan agama. Sehingga ada JKOF.
JKOM ni pendidikan Al-Quran. Satu kelas mungkin ada 4 orang ustaz mengajar sekaligus. Yang tak pernah terfikir kita satu hari nanti ada. Mula ada sekolah ulul albab, sains gabung dengan agama. Mula ada sekolah namanya imtiaz. Mula ada sekolah-sekolah tertentu. MARA mula keluarkan MRSM yang berstatus hafiz Quran. Mula kita menyedari, bukan meninggalkan agama kita mulia. Dahulu mereka ajar kita tinggal agama untuk mulia. Ada seorang pengarang terkenal namanya Taha Hussein. Taha Hussein dia ni cerdik, bagus. Dan dia seorang ilmuwan buta di Mesir. Dia belajar di negara Eropah, negara barat. Dia nak bangunkan kembali Mesir. Dia kata orang Mesir tak akan membangun seperti Eropah, melainkan mereka memakai pakaian macam Eropah dan menggunakan sudu dalam makan mereka. Suatu yang tidak ada kaitan. Tapi demikian otaknya di brainwash sehingga melihat sebab tadi dengan cara ni. Tetapi kalau kita berfikir nak maju, caranya ialah buka tudung. Maka ni kita tak boleh nak brain benda ni. Bagaimana maju dengan buka tudung? Itu tak ada kaitan dengan kemajuan. Macam ginilah, kalau tak nak lemas dalam kolam, pakai spender je, tak akan lemas. Itu dia tak benarkan kita tutup aurat bila mandi. Sebab kata dia mungkin lemas. Jadi pakai spender tak lemas. Dari perempuan kena pakai spender, lelaki pun pakai spender. Berenang. Ini etika kolam selama begitu lama dia pertahankan. Begitu lama. Kita kat hotel kalau nak mandi pakai pakaian tutup aurat, tak boleh. Ni tukang jaga semua garang belaka. Semua macam malakul maut jaga. Semua macam muka nakir duk marah kita sebab pakai pakaian tutup aurat. Pakai spender. Anak-anak kita dihalang. Waktu itu kalau tuan-tuan masih ingat, tak dibenarkan. Kita sentiasa dimarahi, cik kenapa pakai ni, tak boleh pakai, kena pakai baju mandi. Kalau nak mandi juga boleh buka baju. Baju disuruh buka. Kita kata tak ada kaitan selamatan nyawa, tapi mereka dah ajar kita sebab macam ni. Nak berenang cara dia mesti pakai spender, barulah sempurna berenang. Tidak tak sempurna. Akhirnya tuan-tuan, pejuang-pejuang ataupun orang-orang yang tahu bahawa sebab ini sebab melawan Tuhan. Manusia akan pertama sebelum mereka lawan Tuhan direct mereka ubah sebab. Konon sebab ini. Contoh mereka katakan riba lah barulah ekonomi berkembang. Mereka mula ubah. Kalau tak ada riba kita tak boleh bagi loan dan sebagainya. Walau mereka boleh cari mekanisme lain yang tak terlibat dengan sebab yang diharamkan tadi. Tapi itu mereka buat. Akhirnya tuan-tuan bila ada orang Islam ada kesedaran, mereka buat kolam. Saya tanya seorang pengusaha kolam. Waktu dia buat kolam patuh syariah, dia kata jumlah pengunjungnya 10,000 orang. Dia buka kolam tadi di hotel, dia buka kolam pada semua orang luar datang. Bayar RM10. Dia menjadi kolam yang paling happening sekali. Akhirnya tuan-tuan ini membuka mata ramai orang. Bila sebahagian mereka enggan untuk patuh pada peraturan yang kolot ini sebab musafir. Kali ni kita tengok alhamdulillah hotel-hotel besar 5 star, kalau kita tanya ni mandi pakai baju kolam, terpulang pada cik lah. Cik nak pakai guni ke boy kot suka cik lah. Mula kita lihat kelembutan mereka. Erti itu bukan sebabnya. Itu bukan sebab. Jadi kita dah boleh mandi kolam dengan pakai pakaian yang tutup aurat. Dengan jubah-jubah kita boleh terjun sekali. Tak ada hal. Isteri kita pakai jubah terjun, kita pakai jubah terjun. Maka sebab itu non-lai di hadapan syariat. Sebab itu bila kita menyebut apa yang disebut Syekh Abdul Qadir, kita sekarang dia ajar sebab-sebab mungkar untuk berjaya. Tidak. Lihat Tuhan yang maha pencipta sebab. Yang ni kata awak kalau tak rasuah tak akan dapat projek. Dia dah cuba menggunakan sebab haram. Ustaz kita bukan nak rasuah sangat Ustaz. Tapi kalau tak dapat. Lihat Allah yang mencipta sebab. Apakah itu satu je cara? Itu je. Tak, awak boleh pertahankan mauqif awak punya agama awak. Yang menciptakan sebab itu Allah. Awak akan tengok orang-orang yang menggunakan sebab ini untuk maju, akhirnya tak maju juga. Tentu orang menggunakan rasuah untuk mendapat kekayaan, akhirnya dia bankrupt juga. Dia lupa perjalanan rezeki itu milik Allah. Dia mungkin dapatlah projek ni, lepas tu dia tengok bagaimana rezekinya hilang keberkatan. Akhirnya dia macam tak dapat apa-apa. Bukan lebih teruk lagi. Yang kita pula menghindarkan sebab yang haram ini, akhirnya alhamdulillah kita boleh buat projek-projek kita sendiri. Ada seorang hamba Allah kata, ustaz saya dah ngaji ni, saya memang tak ambil rasuah, tak ambil.
Waktu tender dia buka, saya pun datang hantar. Tapi tanpa rasuah, saya tak lulus. Yang ni lulus sebab dia bayar orang tu, bayar orang ni. Dengan izin Allah, projek tu gagal. Akhir mereka yang beri tender datang jumpa saya. Kata, Haji ambil lah. Tak payah bayar apa-apa, Haji ambil je. Saya tak nak. Dia paksa saya juga ambil. Tanpa bayar apa-apa, ambil. Akhirnya dia pun ambil. Dia untung tanpa rasuah. Lihat prinsip dia. Sebab itu tuan-tuan kita, bila kita mengaji tasawuf ini, kita nak buang sebab-sebab yang menjadi i'tiqad, yang menjadi sebab kita jauh dari Allah. Buka kedai maghrib-maghrib lah orang ramai datang, tak. Saya nak berhenti tutup maghrib, saya nak solat. Ataupun saya kata, kalau pun saya buka kedai juga maghrib, saya buat shift. Ni pekerjaan ni solat, tukar-tukar solat. Bukan kedai saya buat surau. Ustaz kalau buat surau, kecil lah space kita. Tak apa kecil pun, saya akan buat surau khas untuk orang solat. Saya tetap dapat untung. Ni yang pengusaha kapal terbang, kalau dia buat ruang khas belakang surau, dia tak akan rugi. Tapi dia takut rugi semua space ni, buat kursi kecil-kecil macam kursi budak-budak dia buat, sebab nak ramai sangat. Akhirnya bankrupt juga. Akhirnya dia terjejas juga. Kalau dulu semua orang boleh terbang, hari ni semua orang boleh tengok kapal terbang, itu je. Tak boleh terbang lagi. Ni buat kursi kecil-kecil dulu, nak ramai, nak untung. Jangan cerita buat agama dengan arak, dengan seksi. Jangan ceritalah surau tak ada. Akhirnya apa kesudahan dia? Yang dipuja, dianggap bijak, cerdik, jatuh. Tak ada apa, kosong. Merangkak nak naik balik, tapi tak pernah belajar daripada kejatuhan. Tetapi orang yang paling malang, dia tak pernah belajar daripada kejatuhannya berkait dengan ketuhanan dia. Dia cuma melihat kejatuhan berkait dengan skill dia ataupun cara dia berniaga. Dia tak nampak ini teguran Allah pada dia. Dan kalaulah kapal terbang tu buat surau, rugi besar ke? Rugi besar ni sekian-sekian. Habis awak buat macam untung besar ke? Okey, kesudahannya benda sama. Ni Baba Express ni tak nak berhenti solat. Untung ke tak berhenti solat? Perjalanan kami jadi cepat itu dan ini. Apakah untung? Sebagian daripada bas ni nak kejar trik tu, trik ni, tak berhenti solat. Jadi duduk dalam bas tak sembahyang subuh. Yang duduk dalam bas ni mungkin tak solat zuhur dan sebagainya. Apakah syarikat ni rasa untung dengan buat macam tu? Akhirnya Allah tarik. Aksiden berlaku itu, akhirnya tutup syarikat bas. Tetapi ini, bila kita mula dijajah dengan sebab-sebab yang melanggar syariat, ingat, yang mencipta sebab itu Allah. Kerana itu tuan-tuan jangan takut menolak sebab-sebab yang menjadi punca kita dapat kekayaan atau sebagainya, tapi dia bercanggah dengan Allah. Jangan takut untuk tolak, kerana Allah pencipta sebab. Allah boleh buat kita sebab lain untuk kita hebat. Sebab itu dia sebut dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar takutkan Allah, Allah akan jadi dia jalan keluar yang lain, dan Allah beri rezeki tanpa disangka. Allah beri rezeki tanpa disangka. Dan itu dalam pembelajaran kesufian kita. Kita nak buang segala sebab ini. Sebenarnya bukan sekadar nak buang sebab-sebab yang haram. Hatta sebab-sebab yang halal sekalipun, kita tak akan berpegang dengannya, kerana kita diajar berpegang dengan Allah. Baik, kita sakit, kita berubat. Itu kan sebab halal. Ya, i'tikad kita tetap berkata yang menyembuhkan saya Allah, bukan ini. Walaupun ia sebab halal. Kita kerja ni kerja halal, bagus. Tapi secara i'tikad kita tak kata sebab ini saya dapat duit, tapi ini kerana Allah. Allah bagi. Allah bagi pada saya. Artinya kita dah jelas bahawa sebab-sebab ini cuma makhluk. Dan sebab-sebab ini juga diciptakan oleh Allah. Kerana itu lebih baik kita direct dengan Allah daripada melihat sebab. Direct kepada Allah daripada kita cuma melihat sebab-sebab. Maksudnya tuan-tuan secara i'tikad, baiki. Memanglah ayah kita yang belanja kita sekolah hari ni, universiti, tapi hakikatnya Allah. Tapi kalau ayah orang mati, rezeki saya tetap ada. Kerana yang bagi tu Allah. Memang betul lah suami yang zahir beri nafkah kat kita, beli tu, beli ni, bayar api, bayar air, hakikatnya Allah. Kalau satu hari nanti suami kita tak ada, maka insya-Allah kita tetap dalam penjagaan Allah. Sebab itu seorang wanita yang bila mana dia beritahu suaminya sudah mati di medan syahid, di medan jihad, mati. Lelaki yang buat berita ini kata, "Habis puan macam mana makan minum puan?" Dan suami yang dia suri rumah, lalu kata wanita ini, yang mati itu cuma
yang memberi makan pada kami. Tapi yang memberi rezeki pada kami tidak mati. Itulah yang beri makan tu suami. Tapi yang beri rezeki pada suami dan pada kami, Allah tidak mati. Kita lihat kuatnya keluarga ini. Kuat keluarga ini. Ada satu cerita yang terbaru bila pemandu Grab kena langgar kereta mati. Ya, secara sebabnya ialah ni mandu Grab dapat duit. Dan si isteri yang mengandung tu berharap suami akan bawa balik duit. Ibu tua, ayah yang sakit, anak-anak akan bantu. Dia melihat sebab, tiba-tiba Allah buang sebab tu. Bangga mati. Allah gerakkan orang simpati tengok keadaan tadi, buat kutipan derma. Dapat 200,000 lebih. Dapat 200,000 lebih. Ini 2 orang mati ni. Bagi. Lihat rezeki tu. Apakah dia sangka rezeki tu datang macam tu? Yang ni dapat 81,000, ni dapat 20,000, dapat ni. Yang anak yang hidup tu pun tak boleh bagi duit sebesar itu. Nak beritahu bagaimana Allah yang beri rezeki. Ada seorang hamba Allah, walaupun dia ni orang kafir, tapi sebagai nak cerita sebab. Ni kerjanya kerja pizza, dapat 8% lah kerja pizza. Kalau kan nak dia sambut hari jadi dia. Dia pun dah tua. Maka ada orang simpati, dia buatlah kutipan derma sikit-sikit untuk dia belanja untuk hari jadi dia, untuk dia melancong. Kutip dapat 1.5 juta. Jadi jutawan terus. Dia kerja pizza tak jutawan. Kita nak beritahu bagaimana rezeki Allah hantar. Bagaimana rezeki itu datang. Supaya kita tidak beriman pada sebab, tapi beriman pada Allah. Supaya kita jangan takut pada sebab, takutlah pada Allah. Jangan berharap pada sebab, haraplah pada Allah. Demikian perjalanan hidup manusia dan segala makhluk Allah SWT. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, bagaimana biar betul pandangan kita. Bila benar pandangan kita dan benar pergantungan kita dengan Allah, maka Allah akan pindahkan keadaan kita jadi lebih baik. Daripada kalau umpama air tadi, daripada berada dalam punjingnya, yakni kirbah, daripada kita kata bekas air, sehingga menjadi bekas air lebih besar, jadi sungai, jadi lautan. Maknanya semakin kita berpegang kokoh dengan Allah, maka Allah akan ubah keadaan kita lebih baik. Akhirnya kita kuat pada usia yang sepatutnya lemah. Kata orang umur 60, 70 ni umur lemah, umur kecewa, anak pun tak ada, anak tinggalkan kita. Sekali dia hantar cucu, tu pun disuruh jaga. Kita umur 60, 70, apa yang kita rasa? Lemah, selemah-lemahnya. Kawan kita pun semua dah mati. Tapi bagi yang bergantung pada Allah, itulah umur yang kuat untuk dibuat ibadat. Akhirnya dia dapat isi umur dia dengan betul-betul manfaat. Sehingga dia pergi meninggalkan dunia dengan memberi faedah yang banyak pada manusia. Itu tuan-tuan hal kita. Bila benar takut pada Allah, harap pada Allah, bila benar kita bekerja kerana Allah, ini ikhlas kepada Allah SWT, waktu itu Allah Ta'ala akan tunjukkan kita sebab yang bukan dalam minda manusia, yang bukan yang ditulis atas kertas, tapi datang sebab lain yang tidak pernah dijangka. Itu disebut dalam bahasa Quran sebagai makhraj. Apa itu makhraj? Jalan keluar. Apa itu jalan keluar? Itu sebab baru. Macam kita tengoklah, dengan pandemik, segala sebab-sebab rezeki tertutup. Segala sebab-sebab rezeki tertutup. Tapi Allah buka sebab baru, online. Datang sebab baru online yang menjadikan orang makin banyak dapat. Makin mudah duduk rumah je. Sambil dengar kuliah, marketing online. Sambil dengar kuliah, sempat lagi. Mudah. Lihat Allah buka sebab baru. Dan sama juga dalam perjalanan hidup kita. Kalau berlaku apa-apa musibah, Allah akan buka sebab baru. Orang beriman di akhir zaman, datang Dajjal bawa makanan. Siapa yang tak nak makan, siapa yang tidak mau beriman dengan Dajjal, tak akan diberi makan. Yang beriman pada Dajjal dilimpahkan dengan makanan, minuman. Dajjal bawa roti, Dajjal bawa air, Dajjal bawa makanan, Dajjal suburkan tanah. Orang beriman melihat, bukan sebab ini. Kalau saya tak ikut Dajjal pun saya tak akan mati. Akhirnya apa makanan orang beriman hari itu? Zikir. Allah jadikan zikir menjadi makanan orang beriman. Ketika mana orang beriman berzikir, mereka jadi kenyang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenyang. Demikian Allah tukar. Yang asalnya kata makanan boleh hidup, tak. Yang makanan ni kan ikut Dajjal, maka dia binasa.
Orang beriman, kata Nabi SAW, makanan mereka hari itu, waktu tumbuh keluarnya Dajjal, ialah zikrullah. Dan macam kita gini lah, ambil contoh. Kita bila datang Ramadan, orang kafir makan, dia tengok orang Islam kesian, kena berlapar. Kesian. Tapi sehakikatnya kita tak lapar, kenyang. Alhamdulillah kita dapat puasa sebulan Ramadan. Baik, dengan apa kita kenyang? Dengan niat. Kita niat sahaja aku berpuasa esok hari, maka kita kenyang. Niat kita untuk berpuasa sebulan Ramadan menjadikan kita berada dalam keadaan kenyang. Alhamdulillah. Walau bulan Ramadan kita boleh buat aktiviti tu, aktiviti ni yang boleh berniaga lagi bazar Ramadan. Semua orang puasa belaka tu. Bazar Ramadan berniaga. Artinya dia masak pun dalam keadaan dia berpuasa. Tak ada masalah pun. Ni yang isteri-isteri kita masak dalam keadaan berpuasa. Rasanya tak berubah. Sama macam dia tak puasa. Ini masa dia tak puasa, dia masak, kita tahu dia rasa. Dia puasa, dia masak. Sama je. Tak ada beza, tak adalah. Oh, mentang-mentang puasa tu tak sedap. Tak, sama. Sedap. Bukan rasa macam sedap lagi pula. Sedap lah. Sebab bulan tak puasa, saya tak tambah. Bulan puasa ni tambah. Ya Allah jadikan ibadat tadi menambah selera. Tuan-tuan, kita tanya bulan Ramadan, siapa tak tambah selera dia? Siapa bila datang bulan Ramadan, selera tak bertambah? Selera kita bertambah. Ya, keajaiban niat. Tak payah makan vitamin untuk selera makan, dia automatik makan. Anak kita pun makan, kita pun makan. Masa tu jangan ditanya apa jenis makanan. Dia kira makanan je boleh. Akhir semua kenyang. Begitu kita lihat sebab yang mereka menganggap sebab lemah, rupanya sebab kekuatan. Mereka nak ini sebab lemah. Kalau puasa mati tak. Anak-anak kita umur 5 tahun, 6 tahun boleh berpuasa. Bukankah mereka lebih kuat daripada orang kafir yang dewasa? Ni orang kafir dewasa cerita tak boleh makan, dia dah rebah. Ni anak kita 5 tahun, 6 tahun boleh habis puasa. Sambil melompat-lompat main macam biasa. Akhirnya mereka dapat menghabiskan puasa mereka dengan baik. Sebulan Ramadan. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sebab itu umat Islam ni kuat. Kenapa? Mereka bergantung pada Allah, bukan sebab. Bukan sebab makan kita sihat. Bukan. Ramai mana yang tak sihat sebab makan. Bukan sebab tak makan. Tuan-tuan pergi hospital yang sakit tu, atau tanya kawan-kawan kita sakit, sebab apa awak sakit? Ada tak dia kata sebabnya sebab saya tak makan? Tak ada. Sebabnya saya makan. Sebab itu saya sakit. Maknanya makanan yang kita anggap sebab untuk beri kesihatan dan kekuatan tak jadi. Maka kita tahu bahawa perjalanan sebab itu dengan kuasa Tuhan yang mencipta sebab. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena berpada-pada pada sebab. Jangan beriman pada sebab sehingga merosakkan akidah, atau sehingga dengan berani melanggar syariat Allah. Ingat, segala sebab yang bercanggah perintah Allah, kita mesti lari daripadanya. Dia bukan menjadikan kita hebat, tapi menjadikan kita makin teruk. Bahkan kita akan dimurkai Allah pada hari akhirat kelak. Allahumma shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.